Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much for masih lagi sudi view video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan cekak butang notification supaya anda tidak ketinggalan saya punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Bagi yang baru dekat channel ni, hai, salam perkenalan. Saya Hamidah Rapai. So, hari ni kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan isu adik Bella kita ni. Okey, ini lebih kepada video perkongsian pandangan pribadi saya dan juga saya berkongsi kesedaran ni, kempen untuk memperjuangkan nasib adik Bella kita ni lah. Kenapa saya terpanggil untuk bercakap tentang isu ini? Kerana saya tak nampak sangat lah pihak berautoriti memperjuangkan isu ataupun keadilan untuk buat adik Bella kita ni lah. Satu benda yang agak ralat sebenarnya apabila tidak mendengar. Maybe ada kempen untuk memperjuangkan nasib adik Bella, cuma tak nampak sangat lah. Kita tak nampak perjuangan itu atau kempen itu sangat-sangat drastik daripada dalam kalangan mereka yang berautoriti. Satu benda yang saya cuba untuk tegaskan dekat sini, yang bermain dekat fikiran saya, apabila isu, kalau anda masih ingat isu Kak Long viral apabila dia mengolok mereka yang mempunyai kelainan ataupun mereka yang kurang upaya. Ada seorang individu yang bersuara sangat lantang pada ketika itu memperjuangkan maruah mereka yang kurang upaya ini tadi disebabkan dipermain atau diolok-olokkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab ini tadilah. Dan individu tersebut adalah seorang figura yang agak terkenal. Jadi saya tak nak mention nama dia dekat sini, tapi saya akan letakkan gambar dia supaya anda boleh jelas. Namun yang demikian, untuk isu adik Bella ni macam tak ada pula dia ada kan. Tak ada pula dia bersuara. Maybe adalah, mungkin saya tak perasan. Ataupun kalau anda ada tengok posting-posting dia berkenaan dengan isu ini, boleh tak tolong letak pada ruang komen dekat bawah. Maybe saya tak nampak. Jadi disebabkan itu rasa macam terpanggil lah untuk bersuara bagi pihak orang awam lah. Kita orang awam, kita tak boleh buat cara orang yang berautoriti, sebab orang yang berautoriti ni dia lebih really strong. Dia punya ayat ataupun statement tersebut, value kepada isu ini sangat-sangat tinggi berbanding dengan suara orang awam ni. Biasalah kita bercakap je lah kan, ulas berkenaan dengan isu-isu semasa, membangkitkan awareness dalam keadaan circle yang sedikit, berbanding dengan mereka yang berautoriti. Dia punya kesedaran, kempen kesedaran berkenaan dengan isu ini atau memperjuangkan keadilan untuk adik Bella ini seharusnya jadi lebih kuat lah. Bagi yang tak memahami tentang apa yang sebenarnya yang berlaku dalam isu adik Bella kita ni, saya cuba jelaskanlah secara ringkas berkenaan dengan kronologi kes adik Bella kita ni. Kes ini mula tular disebabkan ada satu video yang dikongsikan oleh orang awam. Dikongsikan oleh seorang individu lah, seorang wanita ini tadi. Dan kita patut berterima kasih dengan wanita ini tadilah, kerana beliau ini yang mula menunjukkan apa yang berlaku kepada adik Bella, dan sehinggalah diketahui kalaulah dia ni video ini tidak tular, saya rasa adik Bella dalam masa sekarang ni pun masih lagi dalam keadaan mendapat pendekatan fizikal yang sangat-sangat teruk. Dan dalam video tersebut saya tak nak paparkan dekat sini video itu sebab saya tak sanggup nak paparkan dekat sini. Kesian. Tapi anda boleh search adik Bella Didera. Ada video ini dekat Facebook pun ada, dekat YouTube pun ada. Tapi saya tak nak share dekat sini lah. Cuma saya memberi bayangan bagaimana keadaan adik Bella dalam video ini. Dalam video tersebut, adik Bella ni nampak tidak terurus lah. Sangat-sangat kurus. Sangat kurus. Sedangkan gambar sebelum adik Bella dimasukkan ke pusat pusat kebajikan tersebut, tidaklah nampak seperti itulah, tidak nampak kurus. Dan dalam keadaan tangan dia cedera, melecur, hingga kulit dia menggelupas, terkopak.
Okey, bukan hanya satu sini je tapi dekat sini. Kemudian dia bercakap yang dia diikat. Itu yang dia mention dekat situ lah. Mungkin dia punya vocab tidak berapa banyak. Jadi sebut dia diikat, dan bila ditanya kepada orang-orang yang ada dekat situ, cakap tidak tahu. Dan kisah ini bermula pada 2021, mula diketahui oleh orang awam pada 2021, dan adik Bella ini tinggal dengan di rumah kebajikan ini start daripada 2020. Okey, masa PKP itulah. Okey, dia mula tinggal dekat situ hinggalah pada 2021 bila orang buat laporan berkenaan dengan keadaan adik Bella itu, nampak macam dia something wrong somewhere lah. Ada orang buat benda yang tak baik pada dia sebab keadaan dia yang tidak terurus. Adik Bella kita ni dia berusia 13 tahun pada masa itulah. Sekarang ni dia berusia 14 tahun. Cuma kita tak tengok lagi keadaan adik Bella, bagaimana keadaan dia sekarang. Kalau ada macam contoh posting ke ataupun gambar yang terbaru berkenaan dengan adik Bella ni, boleh kongsi tak dekat ruang komen dekat bawah, sebab saya nak tengok keadaan dia sekarang macam mana berbanding dengan keadaan dia setahun sebelum ni lah. Hopefully dia dalam keadaan yang much better. Sekurang-kurangnya dalam keadaan yang tenang dan bebas daripada perilaku-perilaku binatang oleh manusia-manusia yang tidak berperi kemanusiaan ini tadilah. Okay? So itu antara kronologi yang ada ini tadi, dan apabila sudah masuk bicara berkenaan dengan kes ini tadi, fakta-fakta kes ni agak mengganggu saya sedikit lah. Okay, pernyataan ataupun statement daripada saksi ini tadi yang menyentap hati saya sebagai seorang ibu. Saya seorang ibu, dan saya pasti akan rasa terkilan bila lihat anak saya dalam keadaan seperti itulah. Okey, sangat-sangat menyedihkan, tapi saya tetap juga nak baca berkenaan dengan benda ini supaya kita boleh lihat bagaimana orang ini tadi memperlakukan adik Bella ini. Betapa teruk benda tersebut sehingga kan ia menjadi perbualan netizen. Netizen ni biasalah kita bercakap, dia kan peluang kita. Tapi orang atau individu yang sepatutnya mempertahankan keadilan untuk adik Bella ni tak bersuara. Jadi kitalah yang bersuara kan. Kita gunakan kuasa viral kita gunakan suara-suara rakyat ini tadi untuk memperjuangkan keadilan untuk adik Bella kita. Okey. So satu benda atau statement yang saya dapat daripada yang ini, sebenarnya benda ini memang orang share, tapi orang tak nak nama dia di-mention lah. Saya cakap sebab untuk keluar awal. Ini perkongsian daripada seorang individu yang tidak diketahui nama dia, di mana dia menjumpai, kalau yang saya perhatikan dekat sini adalah witness statement, pernyataan saksi. Dan saya cuba bacakan sedikit sebab dia panjang, beberapa helai, dan saya akan kongsikan poin-poin yang poin-poin yang penting lah untuk kes ini. Saya bacakan dulu. Orang yang tidak diketahui, tapi saya kebacakan sebab untuk keluar awal kod dan mungkin tidak mencatat, saya nak share dengan Tok info ini untuk dikongsi dekat Tok Mah. Saya tak pasti Tok Mah ni siapa sebenarnya. Detail on court case semalam. Saya terjumpa kertas-kertas ini berterbangan di kawasan mahkamah semalam. Ada yang tercicir kod. Bila baca, rasanya detail on case perbicaraan semalam, kes adik Bella ni tadilah. Cuba untuk Usha baca tengok, kalau betul boleh tak tolong upkan, share dengan rakyat. Bagus kalau rakyat lebih tahu tentang detail on proceedings. Ini just for everyone knowledge saja. Mohon dirahsiakan identiti saya. So ini mesej pribadi daripada mereka. Saya tak tahu apa tujuan, kenapa dia dikeluarkan, kenapa dia di-share. Tapi ia menarik juga bila kita dapat tahu berkenaan dengan kes ini, which is benda ini sebenarnya boleh didapati kalau anda hadir ke mahkamah lah.
Kalau anda hadir ke mahkamah, anda boleh dapat statement-statement. Ini bukan dalam keadaan bertulis, mungkin anda dengar dan anda catatlah. Okey, kalau anda menghadiri prosedur mahkamah dan anda boleh duduk dekat situ dan mendengar perbezaan. Okey, tapi yang ini lebih baiklah sebab saya jauh. Kalau saya dekat memang saya pergilah mahkamah untuk dengar sendiri proceeding mahkamah ini tadi. Tapi disebabkan kita jauh, kita sangat-sangat berterima kasih terhadap apa yang dikongsikan ini tadilah. Okey, saya bacakan sedikit berkenaan dengan perkara ini. Okey, yang pertama, sekejap saya share. Ini pernyataan saksi daripada SP5, okey. Saya bacakan sedikit. SP5 memaklumkan bahawa Bella juga pernah ditendang di perut oleh OKT selepas Bella ditendang di perut. Bella menyatakan bahawa Bella kelihatan seperti sukar mengawal tindakan untuk membuang air besar ataupun kecil. Selain itu, sekiranya Bella tidak mengikuti arahan OKT, Bella juga akan dipukul menggunakan batang penyapu ataupun penyodok. Dan ketika batang penyapu dan penyodok tersebut patah, Bella juga pernah dipijak di bahagian lutut oleh OKT. Apabila ditanya sama ada Bella diberi sebarang rawatan berkenaan dengan luka-luka tersebut, SP5 menyatakan bahawa SP5 dan dua penghuni yang lain telah menyapu ubat kuning dan juga krim di luka-luka Bella 3 kali sehari dan Bella juga telah memakan ubat. Namun begitu, tiada sebarang rawatan luar diberikan kepada Bella sehinggalah Bella ditemui oleh pengadu. SP5 turut menyatakan bahawa Bella pernah diikat dengan tali. Dalam keadaan terikat tersebut, OKT telah menendang perut Bella dan menyuruh SP5 menyediakan cili untuk menenyeh cili tersebut ke mata Bella. Kemudian OKT telah mengarahkan SP5 mengambil air panas tanpa belas kasihan. OKT telah menyimbah air panas tersebut pada badan Bella. SP5 turut menyatakan bahawa dalam pengetahuan SP5, Bella telah membuat percubaan untuk melarikan diri kondominium tersebut sebanyak 3 kali dan meminta bantuan oleh pihak pengurusan di bawah. Namun begitu, pihak pengurusan telah menghubungi OKT untuk mengambil Bella dan setibanya di rumah, OKT telah memukul Bella dan menolak kepala Bella. SP5 menerangkan sekali lagi bahawa beliau terpaksa akur dengan segala arahan OKT kerana SP5 trauma dan sangat takut kepada OKT. Yang ni kejadian apabila Bella diikat pada tangan dan direndam dalam air panas. Saya bacakan SP5 menerangkan bahawa ini adalah kecederaan yang paling teruk dialami oleh Bella. Dalam kejadian ini, tangan Bella diikat dan direndam dalam baldi yang mengandungi air garam yang panas. SP5 menyatakan bahawa OKT telah mengarahkan SP5 untuk memasak air panas dan meletakkan air panas dalam baldi untuk merendam tangan Bella bagi tujuan mematikan kuman dalam luka-luka Bella. SP5 mencampurkan detol dan sedikit garam dalam air rendaman tersebut untuk mematikan kuman tersebut. SP5 menerangkan bahawa SP5 pernah mengalami kecederaan melecur dan menggunakan cara tersebut untuk mematikan kuman dan menghilangkan kegatalan di luka-luka. Namun begitu, SP5 menerangkan bahawa beliau hanya menggunakan air suam dan bukannya air panas. Malangnya bagi Bella, OKT telah mengarahkan SP5 menggunakan air panas sebagai air rendaman untuk mematikan kuman di luka-luka Bella. Selepas itu, OKT telah merendam tangan Bella dengan diikat dalam air rendaman yang panas tersebut. Pada masa yang sama, OKT telah menyimbah air panas ke badan Bella dengan menggunakan cawan plastik IKEA. Bella telah menjerit kesakitan dan cuba mengeluarkan tangannya daripada baldi tersebut. Namun begitu, OKT telah mengikat bahu Bella untuk merendam tangan Bella dalam baldi.
SP5 memaklumkan bahawa makanan harian Bella adalah makanan lebihan yang ditinggalkan oleh penghuni-penghuni lain sekiranya ada, atau sekadar yang nasi kosong dan digaulkan dengan cili kering yang telah dikisar halus. Ada masanya apabila Bella tidak mengikuti arahan OKT, SP5 memaklumkan bahawa OKT telah menenyeh cili kering tersebut ke dalam mata dan mulut dan luka-luka di badan Bella tersebut. Subhanallah. Bila kita baca, kita tahu apa yang dialami oleh adik Bella bukan benda yang sedikit. Dan ada yang saya baca daripada statement tersebut bagi mereka yang menghadiri perbicaraan. Apabila OKT ni tadi, orang tuduh tadi, siapa nama dia? Nanti saya letak pada orang decision lah. Okay. Bella ini tadi telah disimbah dengan air panas beberapa kali. Lepas tu dia mengerang kesakitan. Dalam keadaan dia mengerang kesakitan tu, dia sampai terberak. Dan apabila dia terberak, OKT telah mengarahkan untuk Bella ini makan berak dia sendiri, makan najis dia sendiri. Dan lepas tu Bella ni termuntah makan najis dia sendiri. OKT paksa dia makan najis yang dimuntahkan dia tadi. Allah. Kita doakan sama-sama moga apa yang berlaku kepada adik Bella tidak berlaku kepada mana-mana individu. Ia sangat satu perkara yang sangat binatang. Hati manusia takkan ada buat benda yang seperti itu. Ini hati binatang. Saya akan tetap ikuti kisah berkenaan dengan adik Bella. Dengan kita cuba sampaikan awareness kepada masyarakat kita. Okay, supaya sedar tentang apa yang berlaku ini bukan benda yang sedikit. Penderaan yang dialami oleh adik Bella bukan sedikit. Bukan hanya penderaan yang yang biasa-biasa. Penderaan yang dialami oleh adik Bella adalah satu penderaan yang sangat tragis yang hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai hati binatang. So I think that's all for me. Thank you very much for watching and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.